A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okey, dekat ini dalam ni ada 30 termasuk saya, so 29, so ada lagi 8 orang tak masuk lagi. Okey. Sebelum tu saya tanya, untuk kelas yang sebelum ni semua ada tak? Sebelum saja saya ni ada tak? Semua ada tak? Boleh seorang respon? Kelas sebelum ini semua ada tak? Sebelum ni. Ada. Sebelum kelas saya, semua ada tak? Semua ada Okey. Okey, saya nak tengok respon. Tolong angkat tangan yang telah menempah buku di Shopee. Yang dapat tempah, yang dah bayar semua. Berapa orang dah ni? Okey. Tempahan, okey, ramai juga dah. Okey, semua dah dapat tempah. Okey, sekarang ni buku tu dah sampai dan Puan Anisa dah hantar pada ni lah, pada kurier. Awak tunggulah dalam masa 1-2 hari lagi bagi yang batch pertama awal lah. Okey, insyaAllah. Tempahan masih dibuka lagi. Tolong cek dekat Shopee. Kalau dia dah restock balik, awak terus grab awal lah dari ni. Dia tak buka banyak, buka sikit-sikit je lah. Okay. So, okay, boleh turun tangan Okay, saya nak terus masuk ke topik hari ini. Kita agak ketinggalan sikit dah berbanding kelas lain. Saya mengajar 2 kelas. Satu kelas lagi adalah DJL 1B. Okay, saya buat sama dengan awak lah. Dia punya topik yang berhenti kat mana. Jadi kita ketinggalan dengan kelas lain lah. Okay, apa kita buat. Okay, yang buku tunggu dalam masa 1-2 hari. Okay, kita terus kepada topik hari ini, kita sambung. Kita berhenti hari itu dekat sensitivity of measuring instrument. Okay, sensitivity. Hari itu kita dah belajar tentang apa? Konsistensi dengan accurate. Okay, kalau tak ingat, awak boleh refer pada video yang lepas. Okay, saya dah bagi. Ataupun awak boleh semak dalam SIDOS. Saya tengok ada yang belum daftar dalam SIDOS lagi. So, tolong cek dalam SIDOS. Okay, yang mana yang berdaftar. Kalau yang ada masalah, terus inform kat saya. Apa ni lah, tentang SIDOS ni. Okay, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada sensitivity of measuring instrument. Bekas masukkan dengan sensitivity. Sensitivity of instrument. Sekarang ni sensitif ni pada bahagian pengalatan yang digunakan untuk pengukuran. Bukan sensitivity pada observer, pada kita sebagai yang mengukur. Okay, sensitif ni ada pada measuring equipment, peralatan pengukuran. Apa dia? Ability, kebolehan untuk detect a small change, mengesan sebarang perubahan kecil. Pada kuantiti yang kita hendak ukur. Okey, awak letak contohnya gula 1 kilo pada penimbang. Okey, kalau awak penimbang biasa, awak letaklah 1 sudu kecil gula, kemungkinan timbang tu tak bergerak jarum dia. Tapi kalau awak gunakan penimbang elektronik mikro punya, awak letaklah sikit pun gula, 1 sudu kecil ke 1 cubit, dia akan memberi kesan kepada bacaan. So, sensitivity pada peralatan penimbang yang memberikan bacaan yang kecil tadi adalah lebih sensitif daripada penimbang biasa kat kedai. Boleh clear Okay, maknanya kalau penimbang tu macam contoh kita timbang emas. Emas kena tak boleh pakai timbang biasa ni. Dia kena timbang mikro punya tu. Yang boleh detect 0.00 gram. Setiap gram tu ada harga dia kan. Emas 1 gram dan 200 lebih. So kalau ada perubahan 0.5 gram dah jadi 100 lebih. So kita kena cari timbang yang accurate. So emas tak boleh pakai timbang yang biasa. Kita timbang sayur, timbang ikan tu. Okay. Dia masuk sensitivity. The smallest scale division of the measuring instrument is the measure of the sensitivity. Okay, kita tengok di pembahagian skala kecil tu.
Okay, contohnya kan kalau macam 1 kilo timbang macam ni, jarak jarum gitu, okay, pindah ke sini. Tapi kalau yang sensitivity ni, dia pecah lagi. Contoh dia pecah lagi. So, dekat sini ada bacaan tertentu. Kat sini terus ambil yang tengah saja. Tapi yang ni, dia ambil detail lagi. Jadi lebih sensitivity. Kalau penimbang yang ada skill yang lebih ni. Tapi sekarang kita pakai elektronik punya ni kan. Elektronik kalau biasa kita pakai 0.0 kilogram saja. 0.5. Tapi kalau yang sensitivity dia ada tambah 0.00 gram contoh dia. So ada berapa titik perpuluhan. Okay. Kalau macam ni mungkin dah ada 0.01. Tapi kat sini tak boleh baca lagi. Satu kat sini. Tu bezanya yang ni untuk yang pakai skala, yang ni pakai elektronik ni. Saya ada bacaan dia tu. Generally, measurement of large quantity. Okay, contoh macam timbang gula, timbang beras, gula semua ni do not require. Tidak perlukan satu peralatan yang sensitif. Tidak perlukan yang sensitif. Sebab apa? Dia timbang dalam skala yang besar. 1 kilo, 2 kilo. Boleh macam lebih kurang lah. Habis-habis pun 0.5 kilo dia punya jarak dia. In a measurement of small quantities. Contohnya macam tadi saya timbang emas, timbang apa ni yang serbuk-serbuk yang halus. Jadi dia memerlukan satu instrumen yang sensitif. Okay. Immediate or margin of the error. Itu pentingnya lah. Okay. Next. Okay, for example. Contoh dia macam meter ruler, meter satu pembaris panjang tu. Pembaris panjang tu kalau awak tengok dia ada beza lah. 0 cm dan 1 cm. Okay. Kat tengah ni ada 0.5, lepas tu dia pecah lagi. So pecahan ni adalah 0.1 cm. Dalam tu kalau awak tengok pembaris biasa lah, pembaris inci awak atau pembaris cm tu, kita dapat 0.1 cm antara selang antara senggat dengan senggat ni. Okey, maknanya kat sini adalah 0.1 cm jarak antara dua ni. Jadi bacaan ni kita lebih kurang dalam 7 cm. Itu untuk meter ruler. Vernier caliper yang akan masuk di topik bawah nanti, dia punya jarak dia adalah 0.01 cm. 0.01 cm. Okay. Jadi dia memboleh bacaan 3.24. Kalau macam ke atas ni, kalau bacaan 3.24 ni, kita gunakan meter ruler, kita hanya dapat 3.2 sahaja. Okay, in case kalau macam ukuran pakai vernier caliper 3.24, bila kita gunakan meter ruler, kita hanya dapat 3.2 sahaja. So apa dia ada satu titik perpuluhan. Yang kedua pula, gunakan micrometer screw gauge. Okay, micrometer screw gauge ni, okay, skala terkecil ialah 0.0. Maknanya antara senggat dengan senggat ni adalah 0.01 mm. Okay, lalu halus. Okay, atau sama juga dengan 0.01 cm. Sama lah. Okay, 1 cm sama dengan 10 mm kan. Okay, 10 mm. Maknanya sama ada 0.01 mm ataupun 0.001 cm. Jadi dia boleh bagi bacaan sebanyak 2.1 mm. Kalau kita gunakan meter ruler, kita hanya akan dapat bacaannya 2 mm sahaja. Okey, 2 mm maknanya selang dua ni saja. Itu bezalah antara meter ruler, vernier caliper dengan micrometer screw gauge. Okey, seterusnya kita masuk pada random error dan juga systematic error. Ada dua sini error, random error ataupun ralat random rawak. Okay. Ralat rawak, bukan lawak, rawak, dan ralat sistematik. Okay, ralat sistematik. Ada yang on cam mic ke? Tolong check. Tolong check balik. Dia dengar bunyi ni. Okay. An experimental uncertainty is due to either random error or systematic error. Okay, kalau kita buat satu eksperimen, kita akan jumpa dua ni, iaitu ralat random, ralat rawak dan juga ralat systematic. Okay, apa dia? An error, satu ralat adalah satu perbezaan bacaan, difference between the actual magnitude of physical quantities
and the value obtained from the measure. Ralat terjadi apabila terdapat satu perbezaan bacaan daripada bacaan sebenar dengan bacaan yang awak ukur dengan menggunakan peralatan measurement pengukuran. Itu punca ralat. Katakan dekat situ spek dia dah bagi tahu dah 7.5 cm. Tapi bila awak ukur, awak dapat 7.45, 7.55 dan sebagainya. So kat situ adanya ralat. Ralat punca apa? Nanti kita tengok punca kenapa berlakunya ralat. Since the actual magnitude is not known, maknanya kalau kita tak tahu bacaan sebenar dia, the error was not known and therefore the error of measurement is usually estimated. Maknanya okay, kalau macam kita tak tahu bacaan sebenar dia, kita tak boleh tahulah. Kita pun tak tahu adakah bacaan kita tu ada ralat ataupun tidak. Tapi bila kita ralat jadi kalau kita dapat tahu bacaan sebenar dia tu. Okay, bacaan sebenar dapat tahu, so barulah kita boleh tahu yang kita tu ada ralat. Okay, tengok yang pertama, random error, ralat rawak. Okay, ralat rawak. Ralat rawak terjadi apabila observer ni kita lah yang mengambil bacaan ni, okay, is reading the scale on the measuring instrument. Jadi apabila kita sendiri yang mengambil bacaan tu. Sebab apa? Ada sebab lah. Sebabkan jadinya ralat rawak ni. A reading obtained when the random error occur can be bigger. Okay, ralat rawak ni kemungkinan boleh jadi lebih besar bacaan ataupun kurang daripada nilai sebenar. Can be bigger or the smaller than the true value. Okay, kat situ tulis 15, kemungkinan kita ukur jadi 16, kemungkinan jadi 14. Okay, sama ada dia positif ataupun negatif. Okay, boleh terjadi. Okay, random error kita boleh reducekan dia dengan cara apa? Taking the measurement of the physical quantity more than once. Okay, yang ni saya dah terangkan hari tu, kalau kita ambil bacaan banyak kali, kita punya bacaan lebih accurate. Okay, so apa daripada bacaan 1, 2 dan 3, kita boleh bahagi pada 3 untuk dapatkan purata bacaan. Okay, itu beza ni lah. Okay, boleh clear ni? Okay. Example dia. Example random error. Okay, contoh kalau soalan keluar, berikan contoh. Okay, bagaimana berlakunya ralat rawak tersebut. Okay, pertama ialah ralat parallax. Okay, saya beritahu lah yang ni ialah bagaimanakah kita mengambil bacaan tersebut. Ralat parallax or error of the measurement when a reading is taken from an unsuitable position. Kita ambil bacaan dalam keadaan kedudukan yang tidak sesuai pada skala tersebut. Okay. Kita yang kedudukan kita ni tak sesuai. Kedudukan kita, kedudukan mata kita dan kedudukan peralatan pengukur tersebut tak sesuai. Tak sesuai mungkin peralatan tu ada tak rata, tempat yang agak sengit. Okay, satulah. Okay, kemudian apa ni? Error in reading of the scale. Error membaca. Mungkin mata kita tak cukup sharp, mungkin ada rabun. Okay, satu juga tu. Error due the change of temperature. Error yang berlaku apabila berlaku perubahan suhu. Okay, as the experiment is being carried out. Maknanya macam awak ambil air panas, tapi buat eksperimen dalam tempat yang betul-betul sejuk, aircon tinggi. Jadi suhu tu dah tak macam tak valid lah. So ini adalah punca-punca lah. Okay, area due the miscount. Ini salah kira. For example, when counting the number of the isolation. Bagaimana kita buat eksperimen pendulum. Pendulum tu yang ada bandul tu. Okay. Okay, ada yang baru masuk ni. Kawan-kawan awak ada yang kat lobby tak masuk, memaji dia masuk. Okey, itu miscount. Okey, maknanya yang ni salah kira. Mungkin benda ni dah satu singan tapi dia terlupa. Okey. Okey, ini yang ketekan ralat parallax. Okey, maknanya kalau hendak membaca paras air pada beaker ni, pada tabung uji ni,
kedudukan mata kita hendaklah selari dengan paras air tersebut. Okey. Kalau awak perlu turunkan badan awak, kalau benda tu tak atas meja, so awak turun lah. Awak turun. Ada? Okey, jangan tengok pada bawah. Kalau benda tempat tinggi, awak macam mendongak. Ataupun awak tengok daripada atas. So, sini. Tak boleh lah. Sebab nanti bacaan awak nanti awak akan dapat pada paras yang atas. Yang bawah ni pada, yang pada atas ni dia akan baca pada paras yang bawah. Yang bawah ni akan baca pada atas. So, kedudukan mata kita hendaklah selari dengan paras cecair dalam tabung uji ataupun beaker. Okay. Systematic error. Systematic error pula, yang tadi random. So, ralat ada dua, random dan juga systematic. Systematic error pula ialah error semasa reading the scale. Masa kita baca skala pada alat pengukur tu lah. When the physical quantity is being measured. It is caused by the instrument. Ini disebabkan apa? Instrumen, peralatan, observer juga daripada kita dan juga persekitaran, authority. The systematic error in the measurement of the physical quantity is always the same. So yang ni adalah sentiasa sama. Okay. For example, the system error ialah reading is always bigger than true value. Okay. Boleh sentiasa besar ataupun sentiasa kecil. Contoh dia macam apa tahu, kalau instrumen ni kita punya pembaris ni patah. Okay. Pembatah awak boleh ukur lagi. Tapi sebenarnya kat sini ada error. Okay. Contohnya dia ada terpatah mentikuk ke apa ke. Awak start daripada kat sini. Kalau start pada kat sini, okay, sini katakan 5. So kena tambah lagi ni lah, kena tolak lah. Katakan sini bacaan 20. So ini bacaan ni bukan 20 cm. Kita kena tolak lagi area kat sini, tolak 5. So dapat berapa? Dapat 15 cm. Contoh untuk peralatan ni. Okay, ini pada bahagian yang ni lah. Ada defect pada alat ni, contoh dia. Jadi kita mesti boleh ukur, tapi tak galakkan mesti boleh ukur, tapi kena tahu bahawa yang ni bacaan sebenarnya adalah bukan 20 cm, tapi hanya 15. Sebab apa ada 5 cm tadi hilang, kena gigit. Okay, apa? Okay. Okay, sebab systematic error, apa dia punca dia? Kita ada zero error. Okay, ini adalah punca sistematik. Sistematik ni adalah nilai-nilai yang tetap. Okay, sebab apa? Peralatan itu sendiri. Contohnya lah, baris ni, bila awak ukur benda lain pun, benda yang sama. Awak kena tolak 5, tolak 5, tolak 5. Awak ukur cawan, tinggi cawan. Gunakan pembaris yang patah ni pun, awak kena tolak 5. Okay, jadi dia punya kat sini, nampak? A zero error occur when a reading show the instrument is not zero while the true reading is 0. Okay, ada bacaan sebenarnya kosong tapi kita baca start daripada 5. Jadi kalau dia akan sentiasa konsisten selagi awak pakai peralatan tu, pakai alat pengukuran tu, awak akan sentiasa hadapi error yang ni lah. Okay. An error is caused when there are a flaw in the instrument. Okay, for example, the edge of the ruler. Okay, ini samalah. Okay, jam pembaris tu. Okay, dia rosak. Okay, disebabkan error. Okay, yang ni adalah refer pada pembaris tadi. Berlaku macam defect pada peralatan tersebut. Okay, measurement instrument tadi. An error is caused by the wrong assumption. Okay, anggapan yang salah ni. Jadi juga slow reaction when using instrument causes an error. For example, there may be delay in pressing. Okay, macam kita tekan stopwatch. Tak sama, bila stopwatch tu dia ada 0 dan 0 berapa saat tu. Awak, okay, tengok ada kawan-kawan kat lobby, tolong ni. Okay, masuk. Berapa orang semua? 39. Okay, macam terlebih seorang pula. 38, 37, 38. Okey, cukup semua ada. Bila kita tekan stopwatch, masa kita nak berhentikan tu kemungkinan tak sama. Okey, tangan kita tu, jari kita untuk menekan stop tu tak sama dengan ketekan, kita ambil lari 100 meter. Tak sama lah. So kita kena pakai elektronik punya ni lah, pengukuran. Tak boleh pakai stopwatch. So ini adalah contoh systematic error.
Okay, incorrect. Okay, error juga disebabkan oleh incorrect calibration. Maknanya kita kena calibrate dahulu, kita kena selaras, kita laraskan peralatan tersebut. Jadi kita tak laraskan ataupun incorrect cara nak laraskan tu juga boleh menyebabkan systematic error. Okay, figure 1.5 below ni kita tunjukkan macam mana perbezaan antara systematic error dengan random. Systematic, okay, kita cakap tadi tu kalau awak gunakan peralatan yang sama, setiap kali mengukur awak kena tolak 5. So dia adalah maintain kat sini, bukan sama. Manakala random ni boleh jadi macam ni, boleh jadi manusia disebabkan ni, macam dia punya ni. Jadi systematic error ni boleh, kita boleh tentukan lah bacaan itu. Kita boleh predict. Kalau random ni susah nak predict. Okay, itu beza dia. Okay, kita masuk kepada unit conversion, penukaran unit conversion. Okay, convert metric unit and customary unit. Kita nak belajar cara nak mengkonvertkan unit metric dan juga unit customary unit. Okay, apakah unit metric? Unit metric adalah measurement, pengukuran yang kita gunakan di luar Amerika Syarikat, kecuali US. Satu dunia ni lebih kurang sama. Okay, US ni lain sikit. Okay, metrik ni adalah berasaskan kepada power of 10, kuasa 10. Okay, kalau macam US, awak boleh ambil pembaris inci awak kalau ada. Okay, kalau pembaris inci, 1 inci ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. So, dia ada 8 kat situ, 8 senggat. Dia tak ada, bukan 10. So dia jadi ada 1.8, dia tak ada sampai 1.9, 1.85 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dia punya tak ada, dia tak ada kuasa, dia tak ada sampai 1.9. Okay. Beza dia lah. Okay. Itu metrik unit yang kita gunakan sekarang, yang awak belajar daripada Tika. Sekolah rendah pakai pembaris meter tu sampai sekarang. Okay, customary unit ialah dikenali juga sebagai English unit. Okay, ataupun standard unit. Customary unit is a measure of the unit measure that used only. Okay, hanya digunakan di Amerika Syarikat sahaja, US sahaja. Okay, dalam kehidupan seharian dia orang gunakan tu. Tu beza lah. Tapi kalau awak tengok lori kontena, maksud saya kontena tu sendiri, awak akan nampak kotak kontena tu kan. Okay, dia tandakan kat sini, ketinggian dia adalah tulis tu 9 ke 9 kaki, 9 kaki 6 inci dia punya tu. Okay. Jadi benda macam ni kita kena ikut dia. Walaupun hanya US sahaja yang pakai, tapi still kita pakai pengukuran, dia tak pakai meter. Kalau awak tengok perasan lah, lori kontena, kotak-kotak kontena tu, dekat belakang tulis 9 kaki 6 inci tak silap saya. Dan satu lagi, kalau awak tengok dalam kapal terbang, dalam mengukur pada ketinggian altitude, dia gunakan kaki. Okay, 10,000 kaki, 20,000 kaki. Okay, kalau nak descending tu, nak buka flap tu pada ketinggian berapa. Okay, start daripada nak gear down tu berapa ratus kaki. Dia dah start. Okay, semua pakai kaki, dia tak pakai meter. Okay, contohnya kapal terbang yang tengah terbang, okay, had dia dalam 38,000 kaki. Selang antara itu berapa ribu kaki antara kapal terbang dengan dalam kapal terbang lain. Okay, still, maknanya kita dalam waktu tertentu, kita gunakan customary unit. So, tapi maknanya awak kena tahu jugalah benda tu. Walaupun kat Malaysia dan negara-negara lain, kita gunakan meter. Okay, apa dia? Kat sini kita gunakan okay, dari segi panjang ataupun jarak kita gunakan, kalau sistematik kita tahulah 1 kilo sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm. Okay, ini awak dah tahu. Okay, yang ni yang perlu kita tahu. Okay, customary unit, dan benda ni akan ditanya dalam peperiksaan nanti. Okay.
satu batu, 1 mile. Okay, satu batu sama dengan 1760 yard ataupun ela. Okay, yard tu ela. Kemudian satu batu juga adalah sama dengan 5280 kaki. Feet kaki, foot ataupun kaki lah. Satu yard, satu ela sama dengan, ini kalau pergi kedai kain, berapa ela nak? 3 ela. Satu ela sama dengan 3 kaki. Okay, satu ela sama dengan 3 kaki. Dan satu kaki, dia tak panggil 1 feet, dia panggil 1 foot. Okay, 2 feet. 1 foot, 2 feet. 1 foot sama dengan 12 inci. Sama dengan pembaris panjang awak 30 cm tu adalah satu kaki. Okey, dia tak sama tapi lebih kurang lah. Satu pembaris kita 30 cm pun lebih kurang dalam 12 inci. Okey. Okey, boleh tak payah pun tak apa benda ni. Benda ni ada kat kalkulator awak pada. Okey. Okey, capacity. Dari segi isi padu dan juga muatan, isi padu dan juga kapasiti dan available ni, kalau pakai metrik, kita pakai 1 liter air, 1 liter minyak ada sama dengan 1000 ml. Okey, itu satu. Itu untuk metrik satu je. Tapi kalau untuk customary, kita ada 1 gallon. Kalau pernah dengar aku isi minyak kat Malaysia dulu memang isi berapa? 4 gallon, 5 gallon. Okey, 1 gallon bersama 4 quarts. Okey, dan 1 gallon juga sama dengan 128 ounce. Dia ada ounce dengan pound. Okey, kalau awak tengok main bowling ada bola saiz 6 sampai 14 kot macamnya. 15. Okey, ini adalah bukan saiz ni sama, cuma berat dia berbeza. Berat ni adalah ukur dalam pound. Okey, dalam pound lah, maknanya awak boleh angkat 6 ni saiz kanak-kanak budak-budaknya. Okey, okey lah berapa? Okey, dalam pound. Ni paling berat 14 kan. Saiz semua sama tapi berat dia berbeza. Okey, 1 quart sama dengan 2 pint. 2 pint ni bila kita perasan ialah dia untuk macam kita gunakan sekarang ialah ukur darah. Satu bag tu, saya tak pasti berapa gitu. Satu bag tu dia adalah 450 cc. Okey. Jadi 1 pint tu berapa nilai dia? Okey, kita tengok dulu lah. Okey, 1 pint juga sama dengan 2 cup atau 2 cawan. Jadi awak refer pada macam kita buat kek, buat biskut, dia ada 1 cup. Bukan 1 cawan lah. Cawan tak bukan cawan mak kita ni. Ada saya tu. Itu berapa berat dia tu. Sama dengan 1 pint. 2 cup tu sama dengan 1 pint. Dan 1 cup sama dengan 8 ounce. Okey. Okey. 8 ounce. 8 ounce ada timbang ni lah. Timbang electronic scale pun ada. Nak tukarkan antara metrik dan juga customary. Okey. Dari segi jisim dan berat. Jisim dan berat. 1 kilo sama dengan 1000. Okay, mudah. Senang semua 10 beza dia. Maknanya 1 dengan 0, 1 dengan 0. Okay, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Settle. Okay, 1 tan. 1 tan sama dengan 2000 pound. Okay, yang ni macam bola bowling tu kan Okay, 2000 pound. 1 pound sama dengan 16 ounce. Okay. Dia banyak nombor 8. Okay, saya cakap tadi kalau awak tengok senggak tu beza dia 8 tu adalah 1 inci. Okay. Okay, dari segi masa. Masa 1 tahun 365 hari, 1 year 12, 1 year 50 minggu, 1 week 7 hari. Okay. Customary sama. Okay. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Okay. Okay, boleh lah tu. Okay, nak convertkan dia. Ini yang pengukuran biasa. Kalau yang ni exactly, yang ni menghampiri. Tanda menghampiri lah. Okay. Kalau mungkin dia punya nombor dia belakang panjang lagi ni. Lagi 0.30549 apa benda ni. Tapi dia ambil nilai-nilai yang terdekat lah. Okey, 1 inci 2.54 cm. Kalau nak ukur biasanya orang ukur 1 inci ni pakai ibu jari kita ni. Ibu jari kita ni, awak nampak tak jari saya sekarang? Saya share dulu. Okey, nampak? Nampak tak apa yang saya tunjuk sekarang ni?
Itulah ini petua dulu lah. Nampak tu. Okey, dia ukur 1 inci daripada sini sampai yang kita senggat sini. Lebih kurang macam tu lah. Kalau ukur dapat tak 2.4? Tak sama kan setiap orang kan. Tapi macam satu petua lah. Ukur daripada sini sampai ke sini. Okey, sampai ke sini je. Macam tu lah. Sekejap, nampak tak nampak? Sorry. Sekejap. Okey, nampak tak yang dekat kamera sekarang? Nampak. Nampak, saya nampak. Sekejap. Okey, apa saya tak nampak dalam ni? Okey, nampak tadi Ini dengan sampai sini lah. Beza ada 1 inci. Okey. Balik kepada tadi. Okey, kat mana tadi? Okey, 1 foot, 1 kaki sama dengan 0.305 meter. 1 kaki itu, 1 pembaris itu adalah 30.5. Kalau ukur tengok pembaris, lebih kuranglah 30 cm, ada tambah lagi. Okey. 1 yard, 1 ela sama dengan 0.914 meter. 1 ela, kata 1 batu adalah sama dengan 1.61 kilometer. Okey, batu per jam. Kalau kereta Malaysia tahun 70-an dia pakai MPH, mile per hour. Dan yang kita baru-baru sekarang ni kena tukar pada KMH ataupun kilometer per hour ataupun kilometer per jam. Kalau kereta dekat US dia pakai MPH. Okay. Lebih kurang lah kalau macam 40 kali dengan 1.6 dapat dalam 64 km per jam lah. Itu. Okay. Kemudian dari segi berat dan jisim, 1 ounce sama dengan 28.3 gram dan 1 pound adalah 0.454 kg. So kalau main bola bowling, size 12, dekat saja 12 kalikan dengan 0.454 adalah 5.448 kg. Berkurang itulah berat dia. Okey, dari segi kapasiti pula, isi padu 1 fluid ounce, 1 cecair 1 ounce sama dengan 29.6 mililiter. 1 kuart adalah 0.946 liter dan 1 gallon. 1 gallon ada tong tu adalah 3.79 liter. Okey, dekat US jual minyak secara gallon. Okey, maknanya 1 gallon berapa dolar. Okey, kat sini kita pakai liter lah. 1 liter RM2.05 seliter. Untuk on 95. Okey, kemudian untuk metric to customary conversion, kita tukarkan yang tadi tu daripada customary kepada metric. Tapi kalau metric kepada customary pula ialah contoh 1 cm dengan 0.39 inci, 1 meter 3.28 kaki. Okey, 1 meter sama dengan 1.09 ela, 1 kilo 0.621 batu. Okey, seterusnya boleh baca nanti. Dapat buku nanti boleh baca. Okey, kita tengok macam mana bentuk soalan penukaran unit. A wooden stick is 29 inci. Satu stick kayu, batang kayu, panjang dia adalah 29 inci. Okey, jadi berapakah panjang kayu tersebut dalam unit sentimeter. So ambil balik pada table di atas, yang mana ada inci, yang mana ada sentimeter. So inci kat sini, sentimeter adalah 1 sentimeter sama dengan 0.39 inci. So tapi sekarang ni dia bagi dalam unit inci. So nak cari sentimeter, kita tengok atas lah. 1 inci sama dengan 2.54 sentimeter. So tulis dia punya info. Kemudian 29, kalau 1 inci 2.54, tapi kalau 29 maknanya 29 kali kan 2.54, so dapatlah 73.66 cm. Okey, contoh yang seterusnya, berat bagi satu set of potato, bungkus potato adalah 27 kilo. So berapakah berat dia dalam unit pound? Okey, kita nak cari kilogram tukar pada pound. So cari dalam kat atas tu yang
1 kilo sama dengan 2.2 pound. Okey, 1 kilo dengan 2.2 pound. Jadi, nak tukarkan kilo pada pound, maknanya awak kena hapuskan kilogram. Okey, 27 per 1. Okey, so ini per 1 sini. Okey, kena kalikan dengan 2.2 pound per 1 kilo. Kat mana tang yang ni? Ini datang daripada sini lah. 1 kilo sama dengan 2.2 pound. So, kita kena cari 27. Kita nak hapuskan kilogram. Okay, mana tinggalkan pound sahaja. Mana kat sini, bawah kena kilo, atas kena kilo. So, potong kilogram. So, 27 kalikan dengan 2.2 bahagi dengan 1 kali 1. So, dapatlah 59.4. So, ini kena faham cara pendarapan ni. Saya sedarat silam macam ni. Artinya bila kita dak silam ni, kita hapuskan kilogram. Dan yang tinggal adalah pound sahaja. Okay, clear Contoh keempat, tukarkan 3 meter kepada inci. 3 meter kepada inci. So, yang berkaitan adalah meter dengan inci. Kita cari ke atas meter dan inci. Okay. 1 meter 100 cm, 1 inci 2.4. Okay, tak ada meter dengan inci. So kat sini adalah kita nak hapuskan M, tinggalkan IN. So kat sini adalah 3 meter per 1. Datang dari mana? Kat sini lah. Kita nak cari ini adalah per 1. 3 meter ni. Okay, kalikan dengan berapa? Kita nak hapuskan meter, maknanya meter mesti berada di bawah. Potong. So kat sini adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Dan sentimeter juga kita kena hapuskan. Sebab apa? Yang tinggal adalah inci sahaja. So, sentimeter ke atas, sentimeter mesti ada dekat bawah. Okay. So, kat mana kita ambil? Okay, yang ni dah ada. 2.54. Itu sama dengan 1 inci. 1 inci. Okay. Okay, kat situ kena potong. So, kalau awak dapat pemotongan macam ni, baru faham. Okay. Yang ini kena potong. M mesti matikan dengan M. CM mesti matikan CM. Semua darab 3 kali 100 kali 1 bahagi 1 kali 1 bahagi 2.54. So dapatlah 118 inci. Okay, nak jelas nanti kita akan buat latihan kat belakang nanti. Baru awak nampak macam mana nak kira dia. Contoh kelima. Tukarkan 24 quarts kepada gallon. Okay. Okay, yang ni ada satu, ini dua-dua ni adalah dalam bentuk customary unit. Bila customary unit, dia dalam sama lah, 1 gallon 4 quart. Okay, so untuk dapatkan ni, 24 quart ni, kita bagi satu lah, 24 bagi 1, kita nak hapuskan quarts. Hapuskan quart, tinggalkan gallon, so quart mesti ke atas, satu lagi mesti kat bawah. So 4 quart sama dengan 1 gallon. So potong perkataan quart, 24 kali 1 bahagi dengan 1 kali 4. So 24 bagi 4 adalah 6 gallon. Okay. Okay, example 6. Convert 3 feet to centimeter. Tukarkan 3 kaki. 3 kaki kepada sentimeter. Apakah rumus berkaitan? 1 kaki 12 inci, 1 inci 2.54 cm. So kalau ada 2 macam ni, dia panjang sikit lah. So 3 kaki, okay, confirm 3 kaki bahagi dengan 1. Okay, ini atas FT. Sekarang ni kita nak hapuskan FT, kita nak tinggalkan CM. So kena kita dapat berapa? Bawah ni mesti pada FT. FT kat dia berapa? Sini ada 1, sini ada 12 inci. Tapi sekarang inci pun kita nak buangkan dia. Okay, maknanya inci mesti berada di bawah. So inci ni adalah 1. Sini ada 2.54 cm. So ini betul lah, kita nak cm saja yang ada dalam unit kita. Yang lain kita hapuskan. Okay, hapuskan. FC potong FT, inci potong inci. Dan tinggallah 3 kali 12 kali 2.54 bahagi dengan 1. So dapatlah 91.44 cm. So, saya mudah je benda ni. Okay, mudah ya. Okay, yang ketujuh. Tukarkan 5.6 km kepada meter. Okay, mudahlah ni kan. Okay, 1 km sama dengan 1000 meter.
So nak dapatkan kilometer ni kita darab dengan 1000. So dapatlah, okey, hapuskan kilometer, tinggalkan meter. So dapat 5,600 meter. Okey, tukarkan express 560 mg daripada gram. Okey, 560 mg kepada gram. Okey, 1000 mg adalah sama dengan 1 gram. Okey, 1000 mili. Mili ni adalah 10 kuasa negatif 3. Okey, mili dia. Ambil kat sini dapat 1 gram. Jadi kalau 560 mg bahagi 1. Okey, apa-apa mesti bagi 1 yang semua ni didarabkan dengan kita hapuskan mg. Hapuskan mg, atas tinggal g. So 560 kali dengan 1 bahagi dengan 1000. So dapatlah 0.56 gram. Okey. Contoh 9. Tukarkan 15 jam kepada saat. Okey, 1 jam 3,600 saat. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit sama dengan 60 saat. Kalau 1 jam maknanya 60 kali 60 dapatlah 1 jam 3,600 saat. So nak tukarkan jam kepada saat, macam ni lah. 15 mesti bagi 1. Kemudian kita hapuskan H. Ni H ni bukan bawah ni. Hapuskan H, so tinggallah S kat sini. So dapatlah 54,000 saat. Banyak contoh lagi. Contoh 10. Okey, contoh 10. Convertkan 6 meter kepada inci. 1 meter 100 cm, 1 inci 2.54. Okey, kita tak ada direct pada 6 meter. Jangan risau yang segala formula tersebut dibekalkan. Formula-formula dan penukaran tu dibekalkan. So awak boleh rujuk dekat situ nanti. Okey. So kita nak tukar pada 6 meter kepada inci, maknanya kita 6 meter mesti bagi 1. Okey, bahagi berapa? Bawah mesti M. Kita cari kat sini. M dengan 100 cm. 1 meter dengan 100 cm. Okey, dan kita nak dalam inci. Bawah ni mesti ada cm lah pasal kita nak buang ni. So bawah sini 2.54. Okey, atas dia 1 inci. So kita ambil, kita potong siap-siap dulu yang tak berkaitan. Okey, kita nak buang sentimeter, kita nak buang meter. So yang tinggal adalah 6 kali 100 kali 1 bahagi dengan 2.54. So dapatlah 236 inci. Okey, ini pula nak menukarkan kilometer sejam kepada meter per saat. Okey. Okey, nak tukarkan kilometer per jam, nak tukarkan kepada meter per saat. Okey, yang tadi itu direct, sekarang ni ada bawah per H lagi. So 1 kilometer kepada 1000 meter, ini penukaran basic. 1 jam sama dengan 3,600 saat. Okey, nak tukarkan macam mana? Okey, tengok sini. 140 km per jam. Kita nak tukarkan km per H kepada meter per saat. So kita kena hapuskan apa? Kita kena hapuskan kilometer, kena hapuskan H. Okey, apa yang berkaitan kat sini tengoklah kilometer dengan H. Okey. Okey, 140 km per jam darab dengan kilometer ke atas, kilometer mesti ada kat bawah. Kita nak hapuskan dia. So 1 km potong, sini potong, tinggal M ke atas. Okay, itu yang kita nak. H, pula kita hapuskan dia menggunakan formula yang ni. 1H, 1 hour sama dengan 3,600 saat. So letak bawah. So yang ada kat sini adalah unit dia tinggal M dan juga S. M bahagi dengan S. Okay. So kat sini adalah 140 kali dengan 1000 kali dengan 1 bahagi dengan 3,600. So dapatlah 38.88 meter per saat. Bermaksud pergerakan dia sejauh 38 meter. 38 meter panjang mana? Lebih kurang tak sampai setengah padang lah. Tapi dia boleh berat selama 1 saat. Itu maksud dia. Okay. 140 km sejam bermaksud pergerakan jarak antara A dengan B itu 140 km, tapi dia boleh buat dalam masa 1 jam. Okey, jelas itu Contoh 12, banyak contoh. Tukarkan 456 gram sentimeter persegi
per sentimeter persegi ni kepada kilogram meter persegi. Per meter persegi. Okay. So ambil yang berkaitan, ada G, ada kg, ada cm, ada meter. So ambil yang berkaitan G dengan kg, G dengan kg, M dengan cm. So selalukan dua section. So sekarang kita nak tukarkan gram per sentimeter persegi kepada kilogram per meter persegi. So kita kena hapuskan G, kena hapuskan sentimeter persegi. Okay. Bila datangnya unsur macam ni, maknanya kat sini tak ada. Sini tak ada sentimeter kuasa 2 sama dengan meter kuasa 2 tak ada. Jadi apa kita buat? Kita kena kalikan 2 kali. cm kali dengan cm. So dapat cm kuasa 2. Buktinya apa? Buktinya macam satu kotak lah. Ini 2 cm. Ini 2 cm. Keluasan kotak ni adalah 2 kali 2 dapat 4 cm persegi. Okay. Boleh Boleh lagi guys semua. Boleh lagi tak? Boleh. Alhamdulillah. Boleh kat situ? Okey. Saya tahu awak telah laju semua ni. Kelas ni semua okey. So dekat sini kita nampak kita nak hapuskan cm dan kita nak hapuskan g. Okay, g nasib kelas g tak ada g kuasa 2. Cuma g satu je. Sekarang ni kita tulis balik 456 per g per sentimeter square dikalikan dengan kita nak hapuskan g dahulu. So g kat sini adalah berkaitan dengan 1 kilo. 1 kilo bahagi dengan 1000 g. Okay, 1 kilo sama dengan bahagi dengan 1000 g. So kita boleh buang g dia, siap. Okay, dah settle satu. Sekarang sentimeter pula nak kena buang pula. Okay, buang yang mana? 1 meter atas dia sentimeter, bawah dia cm. So atas lah kena potong. Kita bawa ke atas. So cm 1 kena buat 2 kali. Kali pertama dan kali kedua. Sebab apa? Kat sini ada kuasa 2. Sentimeter kuasa 2. So sentimeter pun kena 2 kali. Baru lepas potong cm1, cm1, cm1 lagi, cm1 lagi. So bawah dia ada 2m. Bawah dia ada 2m. Atas dia cuma ada kg. So dapatlah matlamat dia nak tukarkan pada kilogram kepada gram per sentimeter persegi kepada kilogram per meter persegi. Okey, tengok atas dia unit yang tinggal adalah kilogram saja. Yang bawah unit yang tinggal adalah meter dan meter. Meter jadi meter kuasa 2. So 456 kali 1 kali 100 kali 100 bahagi 1000 kali 1 kali 1. So dapatlah 4560 kilogram per meter persegi. Okey, exercise 1 nanti saya akan saya akan screenshot, hantar dalam WhatsApp group. Saya nak awak jawab sebelum next class dan hantar jawapan awak dalam CDOS. Semua kena buat dan kena hantar dalam CDOS. Soalan-soalan ni. Tak ada masalah sebab apa, jawapan dah ada. Ni semualah jawapan dia. So macam mana nak jawab ni? 6.37 km. 6.37. 1 meter 1000 meter 1000 meter sama dengan 1 kilometer. So untuk dapat yang ni, ni kali dengan 1000. So dapat berapa? 6370 meter. Yang ni akan saya tunjuk semua. 1 meter sama dengan 100 cm. So cm ni kalau kita nak convert ni kita kena kali 2 kan. Cm kena bahagi cm bahagi darab dengan bawah di cm. So pm boleh potong. Okey, buat sendiri. Okey, atas dia tinggal m, atas dia tinggal m. So dapatlah meter persegi. Okey, yang ni nanti yang ni meter per saat tukarkan kepada milimeter per minit. Okey, 1 meter berapa mm? 1 saat berapa minit ataupun 1 minit berapa saat. Okey, dekat situ. Cuba buat yang ni. Ada berapa soalan? Next class kita pada hari Khamis kan? So ada banyak masa lah.
Okay, satu soalan, jawapan semua dah ada. A, F, G, H, I, J 10. Okay, soalan 2. 2 soalan, 3 soalan. Tak banyak ni. Buat sekejap aja. Okay. Seterusnya. Okay, sekejap saya minum dulu. Okay. Ikutkan kan, minggu ni kita start sini tau. Kita baru start masuk ini. Kita tak terlambat sikit kan. Itu yang saya terpaksa speed up sikit lah benda ni. Okay. Kita masuk pada 1.4, interpret reading of measurement tool. Okay. Kita nak tengok peralatan pengukuran macam mana yang sesuai untuk kita gunakan untuk mengukur sesuatu. Okay. Choosing an appropriate instrument to measure a physical quantity depend on the size of the measurement and accuracy needed. Kalau kita nak ukur biasa-biasa saja, okay, cukup sekadar penggunaan biasa-biasa saja. Jika kita nak ukur yang memerlukan accurate, ketepatan yang tinggi, kita kena gunakan satu peralatan pengukuran yang memiliki ketepatan yang tinggi, kejituan yang tinggi. Okay. Bergantung kepada adakah kita perlu bacaan yang betul-betul accurate ataupun tidak. Okay. Itu bergantung. Okay. Contoh kat sini adalah flexible plastic ruler. Okay. Biasanya kalau yang pernah belajar LK, okay, yang ini kita gunakan untuk mengukur macam bentuk lengkungan. Okay. Dia flexible, mana awak boleh bengkok-bengkokkan dia. Berkumpul situ. Okay. Kalau tak nak pakai ni, kita boleh gunakan benang. Awak ambil benang, awak ukur satu macam, kalau belajar geografi dahulu, form 3, kalau siapa pernah ambil geografi, nak ukur sungai, panjang sungai tu dalam peta. Ambil benang, awak letakkan pada sungai tersebut, ikutlah side dia punya lengkungan, kemudian benang tu kita tandakan, kita ukur dekat pembaris. Dan pembaris itu kita baca pada skala dia. 1 cm bersamaan dengan 2 km. So, kita tahu dah berapa panjang sungai itu dalam peta tu. Itu dulu kita lah. Okay. Ataupun kita boleh gunakan flexible plastic ruler untuk mengukur satu benda yang bukannya straight line, tapi dalam bentuk yang bentuk cross dan sebagainya. Yang kedua, kita ada meter ruler. Okay. Dan yang ketiga, kita akan gunakan dua benda dah khaskan untuk ni, iaitu vernier caliper dan juga micrometer screw gauge. Okay. Vernier caliper dan juga micrometer screw gauge. Okay, fungsi dia. Fungsi and accuracy. Measuring tape adalah tape yang biasa orang ukur untuk buat baju boleh, ataupun untuk ukur macam buat bahan binaan tu kan. Okay, buat baju yang ukur badan semua tu. Kita guna measuring tape, tape pengukur. Okay, contoh dia paling mudah untuk ukur secara ringkas lah. Tak perlu ketepatan macam tinggi meja. Okay, untuk tinggi meja tak perlulah nak pakai accurate berapa sentimeter per sentimeter sebagainya. Okay, just kita buat anggaran saja ketinggian. Tak perlu sampai ni. Jadi accuracy dia adalah tahap 0.1 cm. Jadi kita baca ketinggian dia 40.2 cm dan sebagainya. Okay, cukup sekadar tu. Kita bukan nak betul-betul actual punya pembacaan. Okay. Seterusnya meter ruler. Meter ruler macam meter awak lah. Satu meter tu kita boleh ukur ialah panjang buku. Okay. Tahap accuracy adalah 0.1 cm.
Okay, contoh bacaan adalah 3.6 cm. Okay, 3.6 cm. Okay, seterusnya angkut vernier. Angkut vernier yang kita akan tengok nanti. Okay, dia punya tugasan dia ialah untuk mengukur diameter dalam ataupun luar bagi satu cawan. Okay, kalau benda bulat kita nak ukur, mudah pakai vernier caliper ni. Sampai kita boleh ukur dia macam nak kira diameter ataupun luar bahagian luar ataupun bahagian dalam. Okay. Tahap ke accuracy dia adalah 0.01 cm. So dia boleh bagi bacaan sampai 3.85, 3.84, 3.82 sebagainya cm. Dalam micrometer screw gauge pula, kita boleh ukur tahap dia ialah ketebalan satu segmen kertas. Kertas tu kita boleh ukur ketebalan dia. Okay. Tahap dia adalah 0.01 mm. Okay. Contoh bacaan yang kita boleh dapat sampai tahap 4.02 mm. Di mana kalau 4 mm ni, kalau pakai pembaris biasa, kita boleh dapat 4 mm je. Kita dapat yang belakang-belakang. Okay. 4 mm sahaja. Kita boleh baca kalau pembaris biasa. Tapi dengan menggunakan micrometer screw gauge ni, kita boleh dapat 2 titik bahan di belakang lagi. Okay. Okay, kita tengok vernier caliper. Benda pertama ni awak boleh beli kedai ringgit ada yang beli plastik ni. Tapi dia tak accurate lah. Tapi boleh belilah. Kedai RM2 dia jual benda ni. Okay, kedai Eco dia jual. Okay, tapi biasa lah jenis plastik ni. Jadi boleh lah kalau awak nak tengok, nak belajar, nak mengukur, semua tu ada. Okay. Vernier caliper can be used to measure diameter, thickness very accurately. Okay, berbanding pembaris biasa, dia lebih accurate. Okay. Kat sini dia ada 2 jaws. Okay. Jaws ni bukan ikan jaws. Jaws ni ada panggil rahang. Tapi diorang buat filem, diorang gunakan petan jaws ni, lekat terus nama itu ikan jaws. Padahal itu ikan jerung, shark. Okay. Ikan shark. Bukan ikan jaws. Lekat sampai sekarang orang panggil ikan jaws. So, jaws tu adalah rahang. Okay. Rahang ada 2, satu rahang bahagian inner, satu bagi bahagian outer. Inner bermaksud dia boleh mengukur dimensi bahagian dalam. Okay, contoh macam kita nak ukur cawan ketika dulu, kita boleh tarik dia, dekatkan ke hujung sini, so kita boleh tahulah. Okay, berapakah jarak panjang sini. Okay, so kita boleh ukur benda tu. Ini bahagian dalam. Dan satu lagi jaws dipanggil untuk outer dimension. Kalau macam awak ada satu benda nak ukur jarak sini, kita rapatkanlah ke sini. So kita dapatlah berapakah jarak dua ni. Okay. Okay, apa bahagian lagi? Kita ada vernier scale. Okay, ni dipanggil atas ni main scale. Atas kat sini dipanggil main scale. Manakala yang bawah ni vernier scale. Vernier scale ni akan bergerak lah. Bergerak kiri ke kanan berdasarkan kepada berapakah dia punya size dia. Kemudian kita ada stand untuk measure direction. Yang ni, bila awak gerak ni, dia pun gerak sekali. Ini adalah untuk mengukur kedalaman. Contoh dia kan. Macam kita ukur satu bekas ni, okay. Paras ini berapa. So awak letakkan ke bawah, naik sampai atas ni. Dengan menggerakkan vernier scale ni, kita tahulah kedalaman. So ini pun boleh mengukur. Ada 3 kat sini lah. Ukur bahagian inner, bahagian outer, dan satu lagi mengukur kedalaman. Okay. Dalam tak dalam, panjang ikut scale ni lah 17 cm. Tak terlampau dalam sangat. Okay, itu vernier scale. Okay. Contoh macam ni lah. Ini untuk mengukur bahagian inner. Yang ni bahagian outer keluar. Okay. Satu lagi bahagian, okay. Ini bahagian outer. Yang ni atas tadi bahagian inner. Okay. Ini bahagian outer. Dan ini untuk mengukur kedalaman. Okay. Okay, macam mana cara nak baca? Okay, ini tolong berikan tumpuan sikit. Okay, tumpuan sikit nanti. Contoh 13. Apakah bacaan bagi caliper ni? Yang pertama sekali, awak tengok pada tanda kosong ni. Tengok pada tanda kosong ni,
di manakah dia berada, senggatnya ni. Awak dapati bahawa tanda senggat ni berada di antara sini dengan sini. Betul tak? Antara tengah-tengah ni. Okey. Apabila dia berada di tengah, bermaksud dia kurang daripada tanda ni. Bila kurang pada tanda ni, kita assume dia berada pada kosong. Lagi saya ulang. Untuk baca dia, kita tengok pada main scale. Kita tengok tanda kosong ni, dia berada kat mana? Tanda kosong ni berada di antara kosong dengan 0.1 cm. Kosong dan 0.1 cm. So, kita ambil bacaan paling rendah, dia berada pada kosong. Katakan kosong ni pada bahagian sini. Bila bahagian sini, di antara 0.1 cm dengan 0.2 cm. So, kita anggap dia 0.1 cm. Okay. So, step pertama, kita baca pada main scale. Kosong ni berada pada antara kosong dengan 0.1. So, kita anggap dia sebagai 0.0 cm. Settle. Kedua, kita baca pula pada vernier. Vernier ada pada bahagian bawah. Adam yang boleh mengelurkan awak. Pada bahagian bawah ni, awak tengok senggat mana yang selari dengan senggat di bahagian di atas. Garisan mana yang sama. Okey, garisan kosong tak sama, garisan kedua ni tak ada yang sama, 3 tak sama, 4 tak sama, 5 tak sama. Okey, 5 pun tak sama. Yang sama kat sini, yang ni. Hampir straight line. Okey. Jadi kat sini adalah 5 dan sini adalah 6. Okey. 6 kat sini adalah 0.06. Okey. So dapatlah 0.06 cm. Cara nak baca dia, kita tambahkan bacaan daripada step 1 dengan bacaan daripada step yang kedua. So 0.0 tambah 0.06, so dapatlah 0.06 cm. Okey. Contoh 13. Okey, contoh yang seterusnya kita tengok lagi. Pertama, kita tengok tanda kosong kat sini, dia berada di mana? Dia berada antara 1 cm dan hingga 1.1 cm. Okey. Dia berada antara 1 dan 1.1. Jadi kita ambil berapa? Kita ambil yang paling kurang iaitu 1 cm. So bacaan dia adalah 1 cm. Kemudian kita cari garisan vernier scale yang selari dengan main scale. Garisan vernier scale yang selari. Yang mana? Okey, yang 1 tak, 2 tak, 3 tak, 4. 4 ni selari. Straight line. Mesti dapat. Iaitu 0.04 cm. Untuk vernier scale, centimeter. Untuk micrometer, milimeter. Okey, jelas Untuk caliper, vernier caliper ni 1 centimeter dia punya bacaannya. Kalau yang tu milimeter. So kat sini dapat 0.04 cm. So kemudian step 1 plus step 2. Step 1 campur dengan step 2. So kita dapatlah 1 campur 4 dapatlah 1.04 cm. Boleh Okay. So remember the small deviation is 0.1 mm. So the reading, okay, ini dibaca nanti. Okay, reminder dia. Kalau 4 dalam bentuk meter, kena ada 4 titik perluasan. Okay, kalau mm dalam bentuk 1 titik perluasan. Okay, exercise. Okay, exercise 2 ni pun kena buat hantar. Okay, hantar dalam, nanti saya buat dalam situasi nanti. Tetapi saya tunjukkan satu. Di manakah tanda kosong ni berada? Tanda kosong ni berada di antara berapa ni? Okey, nak baca macam mana? Sini 5, sini 6, sini adalah 5.5 cm. So 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6. So dia ada berada pada angka 5.6 hingga 5.7. So kita ambil
5.6 cm, itu pada step yang pertama. Step yang kedua, kita tengok yang mana yang selari dengan dia. 1 tak, 2 tak, 3 tak, 4. Okey, bukan 6 4 ni yang selari. So 0.04 cm. Bukan itu cm. So kita campurkan S1 campur dengan S2, 5.6 cm campur dengan 0.04 cm dapat 5.64 cm. Okey. Okay, B. Okey ni. Okey. Ada apa nak tanya tak? Silakan kalau ada nak bertanya. Yang assignment ni nanti tuan akan letak kat CDOS lah. Saya akan screenshot soalan-soalan tu nanti dan saya akan hantar dalam PC DOS, awak download dan awak buatlah dan hantar kat situ balik. Saya akan asingkan, awak jangan hantar sekali. Satu untuk exercise berapa tadi? Exercise apa? Exercise 2 exercise 1 folder, exercise 2. Maknanya awak make 2 gambar lah. Okey, 2 gambar tu dan hantar dalam tu. Sir, slide pun letak juga ke? Slide ni tak. Sebab apa ini daripada buku. Saya minta saya akan screenshot untuk soalan saja. Slide ni awak tunggu pada buku sebenar nantilah. Okey, minta maaf saya tak boleh nak bagi benda ni. Siapa ini, okey, faham juga ni. Saya boleh tunjukkan dalam ni, tapi saya tak dapat nak bagi soft copy benda ni. Apa benda ni awak akan dapat nanti dalam buku nanti. Okey, pasal buku ni dijual, saya tak boleh nak bagi, bukan buku saya. Okey, ada lagi nak tanya? Ada tak nak tanya lagi? Tak ada dah, Sir. Terima kasih. Kelas ni kan Encik record kan. Nanti kalau nak Okey. tengok semula, nak tengok dekat mana, Cik? Saya ada letakkan di dalam CDOS dia punya link YouTube ni. Saya upload benda ni dalam YouTube. Okey, ambil masa sikit lah kan. Saya upload. Nanti awak tengok nanti saya dah siap nanti. Saya akan masukkan dalam YouTube. Awak boleh tengok balik video ni. Okey, terima kasih. Video yang sebelum ni pun ada sebenarnya. Saya tak masukkan lagi kot. Ada video yang masa yang minggu lepas kan kita buat kelas 1 jam tu, pada setiap kali kelas saya akan record dan saya akan upload dalam YouTube. Nanti tolonglah like ke subscribe ke share ke video tu nanti. Okey. Okey, boleh nak teruskan lagi ke macam mana? Boleh lagi tak ni? Boleh. Boleh kita tengok ini kita jaga. Okey. Nak habis tak ni? Ini example exercise 3. Okey, exercise 3 dah habis kot. Exercise 3. Okey, belum masuk micrometer. Okey, kita stop sampai dekat ni lah. Micrometer kita masuk pada hari Khamis Okey, micrometer masuk hari Khamis. Kita habis kat sini dulu lah. Okey, ini pun banyak ni. Okey, sampai exercise 3. Okey, mana tadi? Okey, kita berhenti sini sekarang. Okey. Zero error on the vernier caliper. Okey, ini penting Sebab apa kalau beli yang vernier caliper yang betul-betul, maksud saya yang betul-betul kualiti, tak jumpalah zero error ni, tidak ada error lah. Maknanya skala tu bila awak rapatkan betul-betul jaws dia, yang atas yang bawah kita tolak sekali kan, kita rapat betul-betul, dia betul-betul rapat dan bacaan skala tu kosong-kosong. So tidak ada ni lah. Tapi kalau awak beli yang kurang berkualiti, nampak mahal, okey, tak berkualiti, bila awak rapatkan betul-betul, still dia ada gap. Skala tu mungkin terlebih ataupun terkurang. Masalah dia bila terlebih dan terkurang, bacaan kita tak tepat. Okey. Dan benda ni mungkin boleh terjadi. Walaupun awak beli berkualiti, sebab kita banyak kali guna, dia akan haus. Dia punya, bila dia akan haus,
dia macam terhakis. Okay. Benda akurat ni bila dia terhakis, dia macam ada kita tolak rapat-rapat, dia akan ada defect lah kita punya tu. Jadi bila kita tolak, dia akan ada sedikit gap. Gap kat sini kita kena ambil kira. Kita kena ambil kira perbezaan dia tu, sebab bila ada perbezaan, bacaan sebenar tak sama dengan kebiasaan kita ambil. Itu penting. Okay, tengok pada zero error on the vernier calipers. The zero error on the of the instrument must be determined before measurement. Maksudnya kita kena tentukan dahulu zero error ni sebelum pengukuran dibuat. Before measurements are made. Okay, awak kena tentukan dahulu. Maknanya kita kena periksa dahulu segala instrumen pengukuran kita sebelum kita buat apa-apa pengukuran. Macam nak kereta lah, kita start to check dulu semua okey. Sama juga pengukuran ni kita kena check dahulu. Jangan terus dapat barang terus ukur. Okay. Zero error is a non-zero reading. Maknanya kita tak dapat bacaan betul-betul kosong pada instrumen kita. Semasa kita tak ukur apa-apa pun, dia tak dapat kosong tu. Awak tak ukur apa-apa, awak rapatkan JAWS tu pun ada lagi bacaan dia. Iaitu jadi non-zero lah. Untuk to get correct reading, untuk dapatkan satu bacaan yang sebenar, we need to subtract the zero error from the reading obtained. Kita kena tolak zero error tu. Zero error ni ada ketika jadi positif, ada negatif. So kalau tolak kalau tolak zero error, kita dapat campur lah. Tapi kalau tolak dapat positifnya zero error, kita dapat kena tolak negatif. So jangan keliru. Okay, correct reading adalah daripada reading yang kita dapat ditolakkan dengan zero error. Okay, tolak dengan zero error. Okay, before using the vernier caliper, sebelum kita gunakan vernier caliper, pastikan JAWS need to be closed. Maknanya kita rahang tadi sekali lah, rahang atas bawah tu need to be closed. Maknanya kita rapatkan dia untuk dapatkan zero error. Kita betul rapatkan sekali. Ya, awak tolak dia rapat-rapat, betul tak dapat kosong. If the vernier caliper do not have zero error. Kalau sekiranya vernier tu tak ada zero error, dia akan tunjukkan seperti scale dalam figure 1.2 di bawah ni. Ini awak rapat betul, straight line dapat. Okay, dapat straight line. Kosong bawah vernier scale dengan kosong main scale ni selari. Maknanya kat sini dia do not have the zero error. Maknanya tidak ada ralat sifar. Dia tidak ada ralat sifar. The zero mark on the vernier scale is with the zero mark on the main scale. Maknanya dia selari lah. Okay. Yang ni maknanya scale terbaik, tapi kadang-kadang kalau dah terlalu lama gunakan, dia akan mewujudkan defect lah. Okay. So before nak cek apa, kita check dahulu. Biasanya lah, tapi kalau nak saya tengok dekat lab punya instrumen ni, insyaAllah okey. Tak ada zero error. Okay, macam mana pula kalau case yang ada error? Positif, dia ada dua, satu positif, satu lagi negatif. Kalau positif, awak kena tolakkan dia. Kalau dia negatif, awak kena campurkan dia. So apa tadi kita nampak kan, dia punya formula tadi, formula dia apa? Reading obtain, tolak. Okay, jangan campur. Tolak, tapi kalau tolak jumpa negatif error, kita kena campur lah kan, tolak dengan tolak campur. Tapi tolak dengan positif kena tolak. So, kita tengok positif dia. Okay. If the zero on the vernier scale is to right. Okay. Maknanya dia bergerak ke arah kanan of the main scale. Then the error is said is a positive zero. Maknanya kalau awak dah rapat betul-betul JAWS tu, tetapi vernier scale ni teranjak ke sebelah kanan. Bila teranjak sebelah kanan, maknanya dia ada positif kat sini. Positif, zero error. Okay. Positif maknanya bergerak kanan, positif lah. Kena ingat kalau bergerak kanan, positif error. Bergerak ke kiri, negatif. Kalau positif, kalau dapat positif, kita kena subtract. Kita kena tolakkan dia from the reading is measured.
Jadi positif kat sini adalah 0.04. Macam dapat 0.04? Sama juga kita cari di manakah Venus scale yang selari dengan main scale. Okay, tengok. Okey yang ni selari. So baca pada bawah pada atas. 0.1, 0.2, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. So bawah ni adalah 0.04. Campur sebab apa? Dia bergerak ke kanan, dia adalah positif. Okay. Jadi coinciding Venus scale division is 4. Okay. Maknanya kat sini ada 4, 1, 2, 3, 4 batang 4. Jadi untuk zero error ni kita kena kali. Least count. Maknanya jarak antara senggat dengan senggat ni adalah 0.01 cm. So 4 kali 0.01 dapatlah 0.04 positif. Okay. Itu positif zero error. Yang kedua, negatif zero error pula. Bagaimana katakan negatif zero error? If the zero on the Venus scale is to the left, maknanya dia bergerak ke sebelah kiri pula pada main scale, then the error is said to be negative. Okay, jadi error tu adalah negatif. Zero error, and so the zero correction should be added. Jadi kena tambah. Okay. Dia punya tu kena tambah from the reading scale. Maksudnya macam timbang lah. Timbang tu awak tak naik lagi, dia dah tunjuk negatif dah. Jadi bila awak timbang, awak kena campur yang kurangan tadi. Sama juga timbang badan. Awak tak naik lagi, dia tunjuk sekilo. Awak naik jadi 60. Okay. Jadi kena tolak satu lah. Sebab apa dia terlebih satu tadi kan. So 60 tolak 1 kilo. Kalau timbang tadi tu awak sebelum naik tadi dah tunjuk dah negatif 1 kilo. Dia punya jarum dia ke belakang. Okay. Masa timbang nanti awak kena tambah lagi satu. Macam tu lah. Beza sama je. Okay. Okay. Kalau yang ni kita nampak kosong Venus scale ni tak selari dengan main scale. Jadi kita nampak kat sini ada berlaku zero error. Jadi kita nampak dia gerak kiri atau kanan, dia bergerak ke arah kiri. Kita nampak cari yang sebaris dengan dia. So yang ni. Okay, untuk negatif ni kita bukan kira okey 0, 1, 2, 3 dapat 0.08. Okey, bukan 0.08 cm. Ada cara-cara lain sikit. Untuk calculation dia 0.02. Macam mana pula 0.02 ni? Kita tengok coinciding Venus scale ada 8. Perbezaan ni ialah total division tolak dengan coinciding Venus scale. So total dia ada berapa batang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 batang. Tolak yang batang yang selari dengan dia adalah 8. So 2 kat sini. Tolak dengan batang yang selari Venus dengan main scale. Okay, so tolak 8. Okay, zero error dia adalah perbezaan kali dengan least count. Maksudnya 2 kali dengan jarak antara satu palang dengan satu palang ialah 0.01. So dapatlah negatif 0. Kena tulis negatif kan? Kedua negatif. So dapatlah negatif 0.02. Okay, contoh. Okay, contoh. Kita tengok terus. Ini adalah positif. Kenapa positif? Kosong kat sini telah berganjak bergerak ke arah kanan. Okay, ke arah kanan tak selari dengan ni. So kat sini kita nampak yang selari adalah 3. Jadi kat sini adalah positif 0.03 cm. So bacaan tu nanti kalau dapat 5 cm, 5 cm kena tolak positif 0.03 contoh kalau pandai ukur. Okay, so dapat berapa? 4.97 cm. Baca sebenarnya. Kalau kita baca ukur tu 5, tapi sebenarnya ialah 4.97. Kena tolakkan dengan zero error. Zero error kita adalah positif sampai digerak ke belah. Kalau negatif kita kena kalikan dengan berapa yang itulah. Okey. Ini bacaan dia dah. Consider. Okey. Kalau Z untuk positif kena kali.
Kalau negatif, kita kena tolak. Okey, beza Okey, negatif. Negatif, benda ni bergerak ke arah sebelah kiri. Ke sebelah kiri, kita cari yang selari dengan dia. Kat sini ada 8. Jadi 10 tolak 8, so dapat 2. 2 kalikan dengan senggat tadi, so dapat berapa? 0 dan 0, 2. Negatif. Okey, dapat negatif je lah. Okey, negatif. Okey. Okey, exercise. Yang pertama sekali awak tentukan zero error dia berapa dahulu, barulah dapat octal reading. So ini bergerak ke arah mana? Bergerak ke arah ini positif ke negatif? Okay, buat sendiri. Kemudian yang sama dengan dia mana? Yang ni. Berapa? Kalau begini berapa? So bacaan ni tadi dapat berapa? Correct reading ialah correct reading sama dengan obtain reading tolak dengan zero error ni lah. Zero error. Tolak error. Zero error ni kemungkinan positif ataupun negatif. Kalau dia negatif kena campur, kalau positif dia tolaklah direct. Dapat apa? Jawapan semua dah ada. Okey. Try dah jadi jawapan insya-Allah betul. Sisa 3. Okey, saya rasa panjang ni jam setengah dah. Okey, ada sebarang soalan? Silakan. Dan sebarang soalan, bertanya apa-apa? Nanti tuan screenshot soalan. Saya akan screenshot segala exercise 1, 2, 2 dan 3. Bila dah masuk dalam sidang nanti saya akan maklumkan dalam grup. Saya buatlah benda tu sebagai tempoh sampai hari Khamis lah. Lepas kita petang kan. Awak buatlah sikit-sikit. Dia mudah aja, jawapan pun dah ada. Dah nak tahu saja benda ni. Nak kena lukis juga ke Sir? Ke jawapan je? Tak apalah, jawapan saja cukup kot. Tak payah nak lukis, yang lukis benda tu pun boleh tahan juga kan. Okay, thank you. Tuan nak tanya. Tuan nak tanya boleh? Ya, silakan. Kan yang tuan kata kalau yang nak walk in tu kan, kalau matematik dengan sains tu dia kira boleh ambil sekali ke ataupun lain-lain? Ambil sekali lah terus lah. Kalau ada ambil sekali terus. Okey. Terima kasih. Sama-sama sekali. Sama-sama. Bila nak ambil tu? Maybe esok kot, esok petang. Besok saya tak ada. Kalau ada jumpa pensyarah kat sini, cakap beritahu lah. Ambil buku, nanti dia tolong uruskan. Buku ada kat bilik saya, dekat pejabat depan. Okey. Terima kasih. Sir. Okay. Ya, silakan. Siapa nama? Saya Darmin, Sir. Okey, ya. Saya tanya, Sir. Sebab saya duduk Perak. So, saya tak boleh nak datang ambil. Sekarang ke Shopee dah sold out. Macam mana, Sir? InsyaAllah dia akan buka benda tu. Dia tak boleh nak bagi sampai 1000 stok. Awak kena sentiasa update. Sentiasa tengoklah. Tengok dah sejam dia akan buka sikit-sikit. Dia akan buka dalam 20 order dulu. Okay. Pasal yang buat ni bukan gilang. Personal kan dia buat. Jadi dia tak nak buat secara banyak-banyak. Okay. Nanti nak print dia punya consign, punya form susah. So dia akan buka sikit-sikit. Tak ada masalah. Benda dia akan sentiasa buka sampailah semua student dapat. Okay. Okay, Sir. Thank you, Sir. Okay, boleh on kamera tak semua? On kamera. Boleh, Sir. Kita nak screenshot. Saya akan buka kerusi. Hai, saya bertawa lagi. Okay, saya akan buka kerusi. Akan sit ke depan. Silakan. Baik, kita nak gambar. Mana lagi? Oi, ni dah.
Dia tukar pula duduk dekat taman. Mari lagi yang lain ni. Zoo. Ada tempat yang tegang sikit ke? Kursi tempat tegang sikit ke tak ada ke? Pula. Okey, lagi. Ni kenapa ni? Okey. Okey, lagi. Ada yang bekerja ke sini? Angkat tangan. Saya nampak sikit ada gambar. Ada yang bekerja ke? Ke yang duduk rumah aja? Ada yang kerja tak? Tak ada yang kerja ya? Ada sih. Ada yang nak kerja part time ke? Ada. Tengah kerja tengah. Ada ya? Ada. Saya pandai lah buat manage masa Alright. Kalau saya buat kelas ganti pun saya akan buat malam aja. Okey. Tukar pula. Saya duduk depan Okey, sedia saya nak ambil gambar. Okey, ready semua. Senyum, tengok kamera. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak berhenti kat sini dulu. Saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih semua. Jumpa Terima lagi kasih, pada hari Sir. ini. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir.